So, hari ni guys, aku nak sharekan dengan korang semua apa persediaan yang korang boleh buat sebelum korang nak menunggu keputusan IPG yang akan dikeluarkan rasanya Jun 2020 nanti, okey? Tapi sebelum tu jangan takut, okey? Ini bukan gorila, tetapi ini abang gendut. Walaupun rambut macam ini, ni rambut waktu PKP guys. Aku tak dapat nak gunting rambut sebab tak ada kedai gunting yang buka sekarang. Turning this going thing. So guys, sebelum aku meneruskan vlog ini, aku nak bagi tahu jangan lupa untuk support, okey, support abang gendut dengan tekan butang subscribe dekat bawah, dekat sini ataupun dekat sini. Tak kisah, yang penting tolong subscribe terlebih dahulu dan sharekan kepada kawan-kawan korang yang mohon IPG tu. Tak kisahlah dia mohon IPG ke ataupun tidak, sebab tips yang aku bagikan ini, apa yang korang boleh buat sebelum korang nak tunggu keputusan itu sangat-sangat berguna supaya apa? Korang tak perlu nak kelang kabut nanti nak buat itu, nak buat ini. Okey? A few moments later. Jadi, vlog pada hari ini nak memberitahu ataupun sharingkan dengan adik-adik semua dekat luar sana tentang apa yang korang boleh sediakan dulu, buat persediaan dulu sebelum korang nak menunggu keputusan IPG ini keluar. Dan tips yang aku sharingkan dengan korang, persediaan yang aku kongsikan dengan korang sebenarnya bukan sahaja berguna untuk korang nak masuk IPG, tetapi benda ni berguna untuk mereka-mereka yang belum ada kesempatan lagi nak masuk ke Institut Pendidikan Guru ni. Mungkin dia nak cuba dekat tempat-tempat lain. Jadi jangan lupa untuk terus menonton vlog ini sampai habis. So guys, yang pertama ialah berkaitan dengan sijil korang semua. Okey, benda ni sangat-sangat penting, daripada sijil UPSR korang sampailah sijil SPM korang. Nah, jangan terkejut kenapa dekat sekolah dulu cikgu minta kita join banyak pertandingan, involve dengan banyak program. Inilah sebab dia, sebab kita nak bawa salinan-salinan sijil itu untuk ditunjukkan sebagai bukti kepada kita apabila nak masuk IPG ke ataupun mana-mana tempat yang kita nak sambung belajar nanti. Tetapi apa yang korang kena buat? Dekat sini korang kena buat salinan setiap sijil yang korang dapat. Okey, tak kisahlah sijil itu berkaitan dengan ujian lisan ke, sijil berhenti sekolah korang ke, sijil lahir korang ke, sijil korang ikut pertandingan sana sini ke, semuanya korang kena buat salinan. Dan dekat sini juga aku nak bagi tahu untuk korang semua, apabila kita nak buat salinan, jangan nak buat satu sahaja untuk satu sijil. Buat berkeping-keping seboleh-bolehnya. Macam pengalaman aku sendiri, aku buat 5 keping untuk satu sijil. Bukan apa itu untuk persediaan, sebab bila kita nak masuk IPG ni ataupun mana-mana tempat ni, kita ada beberapa stesen tau untuk kita edarkan dekat stesen jabatan ni, bahagian jabatan itu. Dan persediaan untuk kita sebagai simpanan masing-masing. Okey? Mesti korang berfikir macam ni kan, alah banyaknya benda nak kena buat. Itu sebablah aku sharekan benda ini untuk korang take your time, okay? Untuk nak photostat mana yang lebih penting dulu, mana yang nak kena buat dulu. Janganlah hantar dekat kedai photostat tu sekaligus, mestilah dia tak nak buat. Bayangkan kalau korang tu mempunyai 100 keping sijil. Kalau darab 5 dah 500. Ikut kepentingan yang mana dululah. Divide maybe 20 dulu ke ataupun 15 keping dulu ke, okey. Ambil masa korang semua.
Satu lagi ialah apabila kita nak photostat, jangan sesekali korang nak minta photostat pakai kertas warna-warni ya. Tak boleh diterima sama sekali benda tu. Pakai kertas putih biasa saja, okey? Buat salinan seperti biasa. Jangan nak terhege-hege, nak lain daripada orang lain. Jangan make something so complicated. Tips yang kedua pula, apa yang korang boleh buat, okey, apabila dah buat salinan sijil tu banyak-banyak. Dekat sini kena ambil alert, okey. Setiap sijil yang kita photostat tadi kena mendapat pengesahan. Pengesahan bagaimana tu? Sijil-sijil tersebut perlu mendapatkan cop rasmi daripada mereka-mereka yang telah mempunyai jawatan di bawah kerajaan. Jadi apa yang korang kena buat? Korang pergilah kat sekolah, jumpa dengan cikgu-cikgu korang ke, pengetua korang ke, ataupun guru besar korang, minta cop daripada diorang semua. Dan sebaik-baiknya korang nak minta jadi cikgu, kenapa aku menyarankan jumpa guru korang? Sebab mereka pun dalam dunia pendidikan. Dan dekat sini korang kena ingat, mereka yang boleh cop sijil korang itu ialah penjawab awam yang mempunyai pangkat DG41 dan ke atas. Kalau dekat bawah, ke bawah tu, kiranya sijil korang tu tak valid nanti, okey? Saya tahu pasti ada yang tertanya-tanya, okey? Kalau tak dapat nak jumpa cikgu ke guru besar ke macam mana? Korang boleh pergi ke pejabat daerah ataupun berjumpa dengan ketua kampung, okey, untuk mendapatkan cop rasmi daripada mereka, okey. Jangan risau, kiranya walaupun mereka bukan dalam dunia pendidikan, sijil korang itu tetap sah juga. Dan kalau korang mempunyai saudara mara yang berkhidmat di bawah kerajaan, okey, contohnya makcik korang ke, pakcik korang ke, korang boleh minta cop daripada diorang semua. Itu merupakan kelebihan untuk korang supaya tak payah nak susah-susah cari siapa yang nak perlu cop sijil kita. Jika ada mak ayah juga yang jadi cikgu, itu merupakan kelebihan korang semua. Tak perlu nak fikir panjang-panjang, lama sangat, okey. Mak ayah pun boleh mengesahkan salinan sijil kita. Tetapi ingat, macam aku cakap tadi, mereka yang mempunyai jawatan dalam kerajaan dan DG41 ke atas. Yang ketiga pula, korang boleh menyiapkan diri dengan membuat lencana nama. So, lencana nama macam mana yang korang nak buat tu? Contoh, okey, yang macam ni, warna hitam tau. Sebagai penjawab awam, kita tak boleh nak guna macam-macam warna. Warna pink lah, warna merah ke, kena warna hitam. Dan harga nak buat lencana ini pun tak adanya mahal sangat. Macam aku ni buat dulu, harganya lebih kurang RM15 rasanya, okey. Dan aku buat ini dekat Masjid Jamik, okey, di Masjid Jamik Kuala Lumpur dulu buat ni. Lencana ni juga ada yang jenis magnet, ada yang jenis pin, okey. Macam aku buat ni, korang nampak kan, aku buat jenis magnet. Dan aku sarankan untuk korang semua untuk buat jenis magnet, walaupun harga dia mahal sedikit lah. Yang penting baju korang taklah rosak, nak cucuk-cucuk pin lah pula. Dan yang paling penting, name tag ni, lencana ni bukan sahaja korang guna, okey, semasa pengajian, tetapi ia sangat berguna apabila korang dah masuk kerja nanti, terutamanya apabila korang dah bergelar penjawab awam. Seperti kita ni nak jadi cikgu, kena pakai name tag. Itu merupakan satu kewajipan. Persediaan yang keempat dan yang terakhir yang korang boleh buat ialah pastikan diri korang mempunyai blazer ataupun kot kita panggil yang berwarna hitam. Tambahan untuk kaum wanita pula, korang kena sediakan juga skirt labuh dan panjang warna hitam. Kenapa korang kena sediakan skirt labuh panjang? Sebab
apabila kita menggayakan ataupun mengenakan baju kurung, sama sekali anda tidak boleh mengenakan kod di luarnya. Itu menyalahi tata cara pemakaian seorang penjawat awam. Jadi kalau nak guna baju kurung semata-mata. Tapi kalau nak guna kod ataupun blazer di luar, kena pakai skirt labuh warna hitam juga di luar. Tetapi untuk yang lelaki cukup sekadar kita ada blazer warna hitam. Tetapi jangan seperti kod kita nak pergi dinner tu, kena tahu bezakan mana kod untuk belajar ataupun kita nak kerja, mana kod untuk kita nak pergi dinner. Dia ada beza. Korang boleh tanya dekat kedai apabila korang nak beli nanti. Satu lagi, mengenakan blazer ataupun kod hitam ini kegunaannya untuk menghadiri program-program formal, dan sudah semestinya bukan saja kita bergaya tetapi kita lebih berkeyakinan apabila orang nampak. Jadi itu 4 persediaan yang boleh adik-adik ataupun mahu korang yang dekat luar sana buat persediaan awal sebelum nak menunggu keputusan IPG ini. Dan persediaan yang aku bagi tahukan ini bukan sahaja berguna untuk mereka yang nak involve ataupun nak menjadi guru, tetapi kepada mereka-mereka yang nak menyambung pengajian mahupun di peringkat diploma ataupun ijazah sama sekali. Itu saja perkongsian buat kali ini. Sampai kita berjumpa lagi. Ingat, terus sebarkan kepositifan, senyum selalu dan hidup kena antap. Assalamualaikum.